Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kali ini adalah aku buat satu video kisah seram viewers. Walaupun muka aku tidak seberapa seram, tapi korang jangan lupa like, comment, share and subscribe untuk aku buat video yang seterusnya. And tanpa membuang masa lagi, jom kita layan this video. Guys, ini adalah viewers daripada Instagram. Dia telah menceritakanlah kisah seram dia. So kita mendengarkanlah. Okay. Kisah ni bermula dari aku berumur 6 tahun. Masa tu aku nak tidur. Dalam perjalanan dari ruang tamu nak masuk bilik, dan tiba-tiba aku ternampak seekor makhluk berwarna hijau, besar, berambut panjang, lidah terjelik keluar dan dikenali sebagai Ummu Sibyan. Lalu aku menangis memanggil ibuku untuk meneman aku tidur. Dan nak dijadikan cerita, waktu aku berumur 13 tahun, di waktu malam dekat dapur. Masa tu aku bertinggung di peti ais nak ambil barang dalam peti ais. Bila aku bangun kepala, aku nampak satu lembaga berambut panjang. Muka yang buruk sedang memandang ke arah aku. Masa tu aku rasa macam nak pingsan, tapi aku kuatkan diri dan terus kerja seperti biasa. Dan lepas selesai kerja, aku terus tidur tanpa berkata apa-apa. Yang paling tragis dalam hidup aku adalah sewaktu aku tingkatan 5. Amat menyeramkan bagiku, iaitu histeria di padang sekolah. Masa tu ramai yang cuba untuk merawat aku di padang sekolah dan kesudahannya aku dibawa ke hospital untuk rawatan. Bila dah sampai di hospital, doktor suruh bawa balik ke rumah dan dapatkan rawatan kampung. Bila dah balik rumah, ayah aku mencari seorang perawat perubatan Islam. Bila dah sampai semua, aku pun sedar seperti biasa. Dan bila dah rehat semalaman, keesokan harinya aku diserang lagi pukul 1 tengah hari. Aku terkena histeria lagi sekali. Masa tu aku dalam persediaan nak solat zuhur. Aku menangis sepanjang sampai petang. Ayah aku cuba mendapat bantuan orang kampung untuk merawat aku sampai aku sedar. Masuk hari ketiga pula, aku diserang lagi dengan makhluk yang bernama Jin Ifrit, seramai 30 ekor. Semasa itu, aku selepas solat maghrib, terus aku menangis sampai tangan aku jadi mengeras macam penyepit ketam. Pada waktu malam itu, mak dia takut sangat tengok aku jadi macam tu. Terus dia suruh aku panggil abang, panggil ayah untuk balik rumah dan cari orang kampung untuk ubat pada masa itu. Masa tu tak ada siapa nak bantu aku, sampailah ada seorang lelaki yang sanggup tolong aku. Alhamdulillah, aku sedar dari histeria tersebut. Aku dibawa ke satu pusat perubatan di mana aku terkena histeria lagi sekali di rumah tersebut. Selepas selesai semuanya proses perubatan tersebut, di malam berikutnya aku diuji dengan pelbagai ujian histeria selama 1 tahun sampai aku ambil SPM dan tamat sekolah, dan aku teruskan perubatan. Sampailah sekarang aku masih boleh nampak makhluk halus tanpa diganggu oleh makhluk halus tersebut. Sekian ceritaku di mana perjalanan hidupku diganggu makhluk halus sejak aku kecil lagi. So di sini aku sudah
sudah bercerita kisah seram viewers. Untuk yang pertama daripada dia ni, saya tak, and aku tak pasti dia ni nama siapa, sebab kita sensei lah benda tu kan. And then yang aku faham daripada kisah dia ni adalah histeria waktu masa kecil. Dia macam jenis, tapi aku tak pernah dengar bernama apa ni, aku tak pernah dengar yang Umusibian tu. Yang tu tak pernah lah, tak pernah nampak lagi lah daripada aku sendiri. So agak menyeramkan lah bagi aku. Kalau korang rasa menyeramkan, korang komen adakah sama dengan cerita dia. Okay, so aku tak nak kata berlama-lama, bertunggu lama untuk menceritakan hal ini. Korang pun dah dengar perjalanan hidup dia daripada masa kecil sampai sekarang masih. Ya, benda tu ada kan. Aku harap yang bagi cerita ni, viewers aku ni bagi cerita mengenai kisah dia, harap lepas ni kau terus sihat seperti biasa. Yalah, walaupun benda tu ada, tapi sihat seperti biasa. Okay, and kita pergi ke kisah seram viewers yang kedua. So guys, ini adalah viewers daripada Sabah. Okay, kita dengar. Ceritanya bermula masa saya Form 1 kat satu sekolah berasrama penuh. First day masuk asrama, happy je. Tapi bila dah seminggu duduk asrama, macam-macam dah cerita seram yang keluar daripada senior-senior di sekolah tersebut. Sampai ada satu bantan ni, senior simpan untuk junior-junior baca cerita-cerita yang bekas-bekas senior tulis kat cadar, bantal dan selebihnya. Cerita pertama, sebelum asrama puteri tu disiapkan ada satu pasangan buat hubungan terlarang kat situ. Lepas tu, lepas satu purnama, perempuan tu pregnant and lelaki tu pun gelabah. Tapi dia cuba bertenang. Satu malam tu, masa dorang tengah dating, lelaki ni bagi perempuan tu minum ubat sersema. Sebab masa tu perempuan tu mengadu sakit. Tak lama macam tu, perempuan tu ngantuk dan tidur kat di samping lelaki itu. Lelaki tu pula tak fikir banyak, angkat perempuan tu naik ke tingkat 3 yang belum disiap sepenuhnya. Lantai pun belum rata sepenuhnya. Lelaki tu boleh baringkan perempuan tu kat lantai. Lepas tu malam-malam basuh simen. And apa jadi lepas tu kan? Lelaki tu simenkan girlfriend dia yang tengah mengandung anak dia kat lantai tu. Sampai sekarang roh perempuan tu tak tenang. Masih berlaga-laga kat asrama kita orang. Lepas je saya baca cerita pertama tu, saya pun balik dom. Tapi tak tenang, duk fikir pasal cerita seram-seram yang bekas senior dulu duk tulis dekat bantal itu. Sebab benda tu kisah benar, bukan main-main. Malam tu pula saya pergi tidur kat dom kakak angkat saya, maaf. Ramai-ramai kita orang tidur sana. Tak pasti dalam jam berapa malam tu saya seorang. Sebab saya seorang je dengar bunyi-bunyi bising dan gangguan semua. Kawan-kawan dan kakak angkat saya yang lain nyenyak je tidur, tak kena kacau langsung. Saya cuba tutup muka dengan selimut dan berdoa. Walaupun ayat doa tunggang terbalik, tetap membaca doa sampai saya terlelap. Tapi tak lama, teman satu dom bangunkan saya sebab minta teman pergi tandas. Tandas dah lah kat tengah-tengah bangunan. So saya yang berani diri ni pun ikutlah temankan dia. Masa kawan saya tu masuk pergi tandas, saya tunggu di luar tandas. Tak lama dari tu saya dengar macam ada bunyi loceng keliling koridor di luar dom asrama kita orang.
So saya pun cepat-cepat keluar dari tandas, pergi koridor dan tengok, manalah tahu ada warden asrama tengah memantau budak-budak yang tak tidur lagi. Tapi pas saya tengok sekeliling koridor atas bawah, tak terlihat sesiapa sampai teman saya siap dan keluar di toilet. Di dalam dom kakak angkat tu siap kunci dan matikan lampu. Benda tu dah mari. Dia baling barang kat depan pintu, buat bising cakap-cakap bagai. Kita yang lemah semangat ni pun cepat-cepat masuk selimut and baca doa walaupun tugang terbalik doa itu. Sampai dah tenang sikit baru saya tertidur. Pagi bangun, kakak angkat marah. Siapa sepah kantong sampah depan pintu dom dorang? Takkan angin tiup sampai terpaling jauh tong sampah joran tu. Tapi saya senyapkan aja. Yelah, takut kena tuduh sebab tak ada buktian apa-apa pun, cuma saja tahu cerita sebenarnya. And apa-apa pun nasihat saya, janganlah kita meninggi diri dan jangan sombong. Sebab benda tu memang sentiasa di kalangan kita, cuma kita je tak nampak dengan mata kasar. Sekian cerita ringkas dari saya, Miss Juju 96. Okay, tu owner viewers yang cerita kisah tu. Asrama kan, macam-macam terjadi dan aku tak expect benda tu. Orang kata lelaki itu sanggup, dia macam ni, dia tengah main dengan perempuan itu, and then kau tak nak benda tu bertanggungjawab, kau simenkan JF kau dalam satu asrama tu dan tingkat 3. Wish, macam siut lah, macam gila lah. So aku tak expect langsung benda cerita dia menceritakan tadi. Dia mengakibatkan orang kata benda tu maybe senior dulu lah, senior daripada dulu, sebab dia baca daripada bantal, dia tulis bantal daripada senior dulu. Tapi aku tak expect langsung lah benda tu terjadi. So korang kalau rasa benda ni sama dengan cerita korang just komen di bawah. Jika korang nak share, nak kongsi cerita-cerita seram korang, just komen di bawah and aku akan share di YouTube, okay, di video ini. So sampai di sini sajalah video kali ini. Kalau korang suka dengan video ini, korang jangan lupa like, comment, share and subscribe untuk aku buat video seterusnya. And tolong road to 4K subscribe, aku perlukan sangat beberapa subscribe je tinggal tu kan. Pergi tekan subscribe, okay. And itu sajalah 2 cerita saja daripada viewers, okay. So jumpa next video. Assalamualaikum. Peace yo. Check it out.